Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat dalam peribadatan, dalam ibadatlah, dalam peribadatan wajib semata-mata kasihkan Allah. Bukan sunat, wajib lah. Jadi nak ibadat kita kepada Allah, mestilah kita kasihkan kepada Allah ibadat kita. Kita buat ibadat tu kerana kasih kepada Allah. Hasil daripada kita kasih kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan beri pahala yang besar. Maka pahala besar di sisi Allah adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya pahala besar. Jangan mengasihi yang lain sebagaimana mengasihi Allah. Maksudnya kita kasih Allah itu mengatasi, melebihi daripada kita kasih kepada perkara-perkara yang lain. Maksudnya Allah diutamakan. Dari sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia Allah yang besar. Kalian semua mesti. Kita masuk dalam sembahyang, sebelum sembahyang kita doa harta besar, wang ringgit besar, rumah besar, semua besar. Baca buat pun besar. Tapi apabila kita masuk dalam sembahyang, kita ibadat kepada Allah. Kalau kita sembahyang itu bermakna kita munajat kepada Allah. Kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka pada ketika itu halin semua kecil lah. Mereka besar menjadi kecil, duit besar menjadi kecil, semua kecil lah. Jadi maksudnya Allah Akbar, Allah Maha Besar, kita kena mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang ni maksudnya kita khusyuk. Kemuncak dalam ibadat sembahyang kita adalah khusyuk, khuduk kepada Allah Ta'ala, iaitu ingat Allah. Itu yang kemuncak. Ni duk sembahyang, duk ingat sana, duk ingat sini, itu tak khusyuk, tak jadi. Sembahyang ni dia ada dua, sembahyang zahir, sembahyang batin. Jangan kita semata-mata sembahyang zahir saja, sembahyang batin saja. Sembahyang zahir engkau elok, rokok elok, iktidal elok, baca elok, dengan cantik, dengan lambat. Tapi kita tak tahu lah batin dia. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tengok batinnya, dia ingat pasal malam. Dia ingat tadi bini tu marah dan sebagainya. Itu tak jadi tu. Dan sembahyang dia ada dua, sembahyang zahir, sembahyang batin. Sembahyang zahir ni apa dia? Bi'itmami ruku'nya wa sujudiha. Kita sempurnakan rukuk kita dan sujud kita. Setiap rukun dalam sembahyang ada hak. Dia meminta hak dia. Rukuk dia ada hak dia. Hak dia apa dia? Tamakninah. Kepada Subhanallah. Ni sembahyang macam ayam tu batuk berat. Sudah batuk. Tak ada tamakninah. Jadi sembahyang tak ada tamakninah, ni tak apa lah. Sebab tamakninah tu termasuk dalam rukun juga. Tabi'an rukni yang mengikut bagi rukun. Apabila rokok itu rukun, tamakninah pun ikut dia punya rukun. Jadi kena ada tamakninah. Itu sembahyang. Sembahyang ni ibadat yang paling besar di sisi Allah. Apabila itu dia amalkan, Allah Ta'ala tanya sembahyang tu.
sembahyang. Serta Allah Ta'ala tanya kita, siapakah apa nama marabuka, wa man nabiyuka, wa min akhwanika, wa ma qiblatuka. Allah Ta'ala tanya kita tentang sembahyang. Kalau sembahyang clear, hak lain clear. Sembahyang tak clear, hak lain tak clear. Di sembahyang pun kena belajar. Bukan pakai ikut orang. Orang sembahyang, kita pun sembahyang. Kita tak tahu orang sembahyang macam mana. Orang sembahyang kena belajar. Kita sembahyang tu tak belajar, tak belajar. Aku tengok orang sembahyang, aku sembahyang. Sama ada orang sembahyang yang belajar dengan yang tak belajar. Sama ada. Tak sama. Di segi zahir sama lah sembahyang. Tapi hakikatnya tak sama. Tak sama. Sebab ilmu tak sama. Dalam syurga pun, ahli-ahli syurga yang mendapat syurga yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat, yang mewah-mewah, disebabkan apa? Disebabkan ilmu. Apabila ada ilmu, dia tahu benda tu sah, benda tu batal, yang mana rukun, yang mana syarat, menyebabkan dia buat ibadat dengan bersungguh-sungguh, tekun dan berkaitan. Kalau buat ibadat, tak tahu apa rukun pun tak tahu, syarat pun tak tahu, apa pun tak tahu, jadi macam mana sembahyang? Kita tak sembahyang. As-salatu lughatan. Sembahyang itu pada lughah. Ad-du'a'u, doa. Sembahyang pada bahasa artinya doa. Maksudnya segala pergerakan kita semua doa. Rokok, i'tidal, sujud, tahiyat, semua doa. Apa dia doa? Kita kena buat elok. Ni sembahyang. Tak kata yang mudana, tak yang begini. Kita Arab ni. Tengok sorak ni ya. Tadi mari tengok. Apa nama sembahyang elok lah. Elok pulang masjid, nak pakai tu, selok ada lutut ni. Angkat. Nampak orang. Dia ikut jalan dia. Kan? Bukan semua lah sebahagian. Jadi sembahyang pada lughah, pada bahasa doa iaitu doa. Kita buat elok. Rokok ada elok. Kalau kata 3 kali baca, 3 kali. Wasyara'an pada syarak. Solat pada syarak. Pada pengertian syarak lah yang dikenali oleh Allah Ta'ala ni pada aqwalun, beberapa perkataan. Perkataan apa dia? Tu surah Fatihah. Ukur kau di perkataan. Kena baca elok. Tidak baca bilang baris jadi makna lain. Yang lain, orang kata iya ke, dia kata iya ke. Tak ada satu. Jadi matahari. Semua matahari. Tak semua matahari kami semua, matahari kami tolong. Jadi kalau dia tahu makna saja, dia buat menyebabkan gelincir dalam kita. Saja saja. Kalau dia tak tahu, itu dimaaf. Sebab tak tahu, jahil. Benda yang jahil, benda yang dia tak tahu, diangkat, dimaaf. Tapi kalau dia tahu, dia nak cerai. Tengok, cerai ada bak akidah. Bak akidah mana boleh cerai-cerai ni lah. Dalam bak akidah tak cerai-cerai. Tak boleh tak langsung. Lakum dino pengwaliyadi. Itu kena tekan. Bak agama kena tekan. Bak akidah mana boleh tak langsung. Libatkan kita dengan Allah Ta'ala. Aqwalun pada syarak. Semaya pada syarak aqwalun. Beberapa perkataan. Wa af'alun. Beberapa perbuatan. Muftatahatun bitakbir. Yang dimulai dengan takbir ihram. Allahu Akbar. Itu pembukaan sembahyang. Wa muftatahatun bitaslim. Dan disudahi dengan salam. Itu sembahyang. Bisyara itu maksusah dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi habis yang kena apa? Yang kena menyembah atau memuja selain daripada Allah tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Tak ada manfaat. Semua selain daripada Allah tak ada manfaat. Rugi dunia dan rugi akhirat. Tak ada apa-apa.
dan tidak pula mendatangkan mudaratan. Kalau mudarat tu tak mendatangkan mudarat. Mereka yang melakukan perbuatan tersebut di saat itu juga telah mengerjakan perbuatan syirik kepada Allah, memuja selain daripada Allah. Yang ketujuh ini dia punya rumusan dia. Yang ketujuh, setiapa yang ditimpa bala bencana atau bahaya, tidak setiapa pun yang boleh menghapuskannya. Tak boleh. Yang boleh menghapus apa dia? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu nak meminta, nak berdoa, minta fas'alillah, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Ini sebenarnya doa lah. Wirid, zikir, ringkas, pasti doa. Jangan tak doa. Orang yang tak nak doa ni orang sombong. Ulama kata dalam ilmu bahawa orang yang meninggalkan doa itu dah ada orang yang sombong. Seolah dia tak gemar, tak sakit, tak mati. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi pun doa. Allahumma syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kamu himpunlah aku bersama dengan orang-orang yang susah, orang miskin. Nabi dia lebih suka duduk dengan orang yang fakir dengan orang miskin. Tidak suka duduk dengan orang-orang yang kaya raya. Duduk dengan orang susah miskin ni menyebabkan hati kita lembut, menyebabkan kita dekat dengan Allah. Tengok dia susah, kita merasa bersyukur. Aku ni ada juga harta benda. Dia apa tak ada? Kita merasa syukur pada. Kalau kita pergi dempet atau dempet, pergi kawan dempet, pergi zaman orang kaya, menyebabkan hilangnya maruah kita. Menyebabkan kita merasa yang ada dekat kita ni tak cukup. Kita merasa tak syukur. Oh, dia tu kaya sungguh. Aku ni apa tak ada. Dia merasa hak dekat dia tak cukup. Dia tak redha. Oleh sebab itulah, bila kita duduk dengan orang seorang miskin, hati kita merasa tenang. Kalau duduk dengan orang kaya raya, menyebabkan kita akan terlekat sifat-sifat orang kaya, iaitu sifat sombong, kasih harta, benci mati dan sebagainya. Kan tak boleh. Tengok iman kita lah. Pergi jumpa dia nak dakwah tak apa. Kalau pergi jumpa kan, hai dia ni, tak ada orang lain ni nak kau dengan aku ni. Ada benda ni, payah. Biasa terus pergi dekat. Yang ke-8, semua ibadat badannya dan ibadat qauliyah. Ibadat badannya ni sembahyang lah, menggunakan anggota badan. Dan ibadat qauliyah, iaitu baca Quran, berzikir, wirid, itu ibadat. Maksudnya pergerakan anggota badan kita menjadi ibadat. Pergerakan lidah kita pun menjadi ibadat. Semua jadi ibadat. Itu rumah pun jadi ibadat. Ibadat ni ada dua, ibadat umum, ibadat khusus. Ibadat khusus iaitu fardu ain di atas setiap individu, sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Ibadat umum iaitu benda-benda yang mendekatkan diri kita pada Allah. Kita tolong orang kerana Allah. Main surau tengok air kat kaki lima tu, nampak sampah banyak, ambil nyapu satu kerana Allah. Itu ibadat umum. Dan itulah saham kita akhirat itu. Dengan sebab sikit itulah yang boleh syafa'at kita, nak tolong kita. Ni apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Kita kena banyak benda, kita kena memperbanyakkan syafa'at. Benda-benda yang nak tolong kita. Jangan doa hantu saja. Kena banyak. Semua ibadat badannya dan ibadat qauliyah wajib dikerjakan hanya kerana Allah. Kerana Allah. Sebab kita sebut dalam sembahyang apa? Lillahi ta'ala. Kan? Sembahyang maghrib, lillahi ta'ala. Tanda kepada Allah. Lillahi ta'ala tu untuk nak menghasilkan kita
tu tujuan. Itulah ulama-ulama kita buat rapat niat semayang tu supaya nak menghasilkan niat. Supaya kita nak sadarkan niat kita buat kerana Allah. Dia tu buat elok. Lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Nak ajak kita tu. Tu kena buat rapat niat. Untuk menghasilkan niat. Tapi dia usali fardhu maghribi, tapi hati kosong, tak semayang apa, kosong, tak jadi semayang. Hanya ucapan saja cantik, tapi dalam jiwa hati dia tak niat apa-apa pun, tak ada apa-apa, maka tak kira. Sebab al-ibrah bil qalbi bil ma'ani, dikira dengan niat kita. Kalau kita semayang maghrib, usali fardhu al-isya'i, tapi kita niat maghrib, jadi semayang maghrib. Dapat tak kira. Lapas tu untuk menghasilkan. Orang makmum kat belakang hilang. Dia aku duduk belakang kan. Aku dengar nak sebut usali fardhu al-isya', tapi semayang maghrib. Kita jawab baiklah, aku niat maghrib. Sebab di hati tu. Lapas tak kira, tapi kita tak amal ni. Kan duk pakai mikrofon ni, usali fardhu al-isya'i. Betul jadi. Kalau tak ada ilmu tu kelaya. Habis. Ada kira di hati kita. Dapat. Sebab untuk menghasilkan. Wajib dikerjakan hanya kerana Allah, bukan kerana lain. Bukan kerana lain. Ni semayang, duduk kat depan semayang elok, takbir elok sebagainya. Semayang elok, tapi dia ada tujuan lain. Ada dua tujuan. Yang pertama tujuan semayang kerana Allah. Yang kedua tujuan kerana nak tunjuk ke orang. Kan? Mungkin kat belakang dia tu, dia ni jarang balik kampung. Jarang balik rumah pak mentua dia. Sekali dia balik jubah melarat tu. Dia pak mentua dia kata nantu aku baik. Jubah melarat baik apa dia faham ya. Yang di luar tu. Dengan nak gila kau, tak tahu. Banyak yang takut saya di rumah. Pak mentua dia kata ni, suruh suami ni imam. Pak telah kat masjid. InsyaAllah tak dipi dah maghrib. Saya balik lah pangsi ni. Nak jenis aku nak semayang maghrib. Nak beri aku duk kata berimam. Duk ikut imam. Tapi malam ni insya tak larat api. So tak tinggal kan jadi imam. Ya isteri pun semua lah. Semua Pak tu ada imam. Yang anak dia pecat. Apa ni imam? Elok. Jangan buat macam di rumah. Di rumah mayang belakang enak keluar buah. Jangan buat itu. Malu. Nak siap-siap. Ada orang elok. Mana tahu kuku ada buat. Dia kata dah buat pula. Pecat-pecat. Dia pun sembahyang. Malaysia baca surah apa nama surah apa punya Amal Tasalu. Panjang tak panjang yang kedua surah Sabih. Malam ni kena baik elok. Kalau dia ingat surah tu dah. Jadi imam betul dekat belakang. Dia lepas semayang. Betul dia kata lelaki hang baca sedang. Panjang pula. Panjang sedap pula. Ni apa kat lelaki hang balik main buat rumah kau ni. Tanah. Ayah dah kat belakang tu selalu ambil kampung lah. Buat rumah. Jadi dapat buat lah. Damat buat kena Allah. Yang kedua, kerana nampak bentuk. Dia kata malam tu nak percaya elok. Kan? Bini pesan dah. Abang percaya elok. Mana ni? Kan? Kuk buat jangan buat. Buat.
Ada niat dia tu. Jadi dua tujuan. Sembahyang ada dua tujuan. Itu dipanggil syirik. Syirik khafi. Kerana Allah dan kerana manusia. Tak boleh. Buat kerana Allah dulu. Orang nak bagi, satu kemudian. Jangan duk picak, bagi picak kemudian. Semua daripada Allah Ta'ala. Sesiapa yang mengerjakan ibadat-ibadat tersebut bukan kerana Allah, bermakna mereka telah menyekutukan Allah. Kalau kita ni apa nama tinggi ni. Yang ke-9, uluhiyah, ketuhanan. Dengan makna ijmal, makna ringkas ialah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada sembahan yang tiada sesuatu yang wujud yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Taala. Itu masuk uluhiyah. Yang ke-10, kalimat tauhid. Kalimat tauhid apa dia? La ilaha illallah adalah dinamakan tauhid uluhiyah. Itu kalimat tauhid. Kan? Waktu orang nak mati kita ajar. Qul la ilaha, katakanlah la ilaha illallah, ajak pelan-pelan kat telinga dia. Orang sakit dah lah dia sakit. Pi kat telinga dia, ajak pelan-pelan. Ayo kata kalimah ni la ilaha illallah. Peringat. Dia tahu dah. Cuma nak peringat saja. Nak ajak apa lagi? Benda dia tahu dah. Nak ajak apa? Cuma nak peringat, kok lupa. Sebab ketika itu dia bertarung dengan syaitan yang menyamar sebagai ibu dan ayah kita. Syaitan itu mengajak supaya mensyirikkan Allah Ta'ala. Dia bertarung, kita tak tahu. Kita dah sedap digaya. Ayah, kata la ilaha illallah ni. Tapi kata menyatu syaitan pun lari. Tak ada esok. Selalu manis, lembut. Sedap. Atas setengah tu, dia bawa atas beradik. Dia 5 beradik. Bagi kok dulu. Kok nanti ajak tu ayah. Kok dia pergi buang. La ilaha illallah. Aku ambil dah. Ajak pula. Tak payah lah macam tu. 2 pipa sampai 5 beradik. Nak bagi hasil. Nak hasil pula. Seorang cukup lah wakil saja. Nak peringat. Tapi kalau ada ayah atau ibu kita, siapa-siapa pun jangan ucap la ilaha illallah, lepas itu jangan ajar lah. Sebab dia ada sebut dah, cukup. Dia pun sebut. Orang mati, orang yang nak mati tu, la ilaha illallah. Tak diajar lah. Dia sebut, dia diajar. Kata diajar pun dia sebut dah. Jadi ikut kita dah. Tak Allah. Dia diajar pula. Melampau, tak erti. Tak erti tu, tak erti bahasa. Diajar dia sebut la ilaha illallah, cukup diajar pun lagi. Kecuali siapa dia sebut la ilaha illallah, dia cakap benda lain pula. Dia kata mana anak orang semua tu tak ada lagi. Ketika dia sebut benda-benda yang mengarut tu, maka ajak buat pada kali yang kedua. Kali yang kedua ajak. Kalau dia sebut benda kalimah la ilaha illallah, dia senyap, cukup. Kecuali seseorang itu dia sebut benda lain, harta, tanah, duit ke apa, ajak kali dulu. Tu sunat. Kalau nak bagi roh cepat gerak. Tengok lambat nak mati jangan lihat. Lambat 3-4 hari. Duk nyawa nak turun bila nak mati ni sampai sunat pun tengok pun dia. Seorang anak dia baru boleh dia melihat ayah ada ibu dia jadi macam keluar tu punya apa nama ni ayat daripada mulut berbuih pula tu kesian tengok. Bacalah surah Ar-Ra'd sampai habis. Insya-Allah habis. Apabila habisnya surah tu kita baca maka nyawa tu akan sunat.
Memang sebelah hadis. Dan banyak apa nama nurse-nurse kat hospital, apa nama, maka tengok lambat sangat. 3 hari mati pun lambat sangat. Maka baca Ar-Ra'du, habis surah Ar-Ra'du tu, maka ruh pun jalan elok. Untuk surah Ar-Ra'du tu untuk memudahkan gerak roh. Bukan bermakna kita nak bagi mati cepat dah. Dah, kita kesian tengok. Kesian. Punya tak ada adab menyayang. Baca surah Ar-Ra'du nak mati cepat. Bukan maksudnya bagi cepat, kita kesian tengok. Tuan-tuan nak tengok dah kalau ibu kita, ayah kita 3-4 hari tak mati-mati lagi. Duk niat turun. Kesian tak? Kesian lah. Sakaratul maut tu. Roh nak bayar. Mungkin disebabkan dosa-dosa tu. Dosa dengan orang, dosa dengan sifat-sifat hutang apa semua. Roh kena kelak. Apa itu surah ni? Kalau orang faham, tahu lah. Baca surah Ar-Ra'd untuk memudahkan roh. Dan baca surah Yasin, Tanzilur Rahmah, supaya rahmat Allah turun kepada mati. Yasin ni bukan kata orang yang hidup. Orang yang dah mati pun kita boleh baca. Iqra'u Yasin ala mautakum. Orang yang telah mati, yang dah roh keluar dah, baca Yasin. Qalbul Quran, hati Quran. 30 juzuk tu ada hati Quran. Hati Quran apa dia? Yasin. Yasin tu tahu nama siapa? Siapa tahu? Nama siapa? Nama siapa? Yasin itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad ni banyak. Kita tahu Muhammad lah. 805 nama Nabi. Masyhur dia nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di langit nama Ahmad. Nama Rasulullah di langit nama apa? Dan surat As-Saff min ba'd ismuhu Ahmad, nama Ahmad. Penduduk langit macam kenal nama Nabi Ahmad. Penduduk bumi kenal nama Nabi Muhammad. Di langit ada dia punya makhluk-makhluk di langit. Di bumi ni ada makhluk-makhluk Allah, iaitu manusia dan jin. Manusia dan jin kenal Nabi ni Nabi Muhammad SAW. Makhluk di langit kenal nama Ahmad. Sebab tu kalau kita baca tahiyat akhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita baca Allahumma salli ala Ahmad, tak sah semayang. Kena semayang lain. Sebab apa? Adanya nama Nabi. Memang nama Nabi. Tapi nama Nabi di langit. Bukan di bumi. Di bumi kena bagi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru sah semayang. Dok pindah dekat selera, kat selera ni. Allahumma salli ala Ahmad. Baca dia kuat dah. Orang tak baca dengar hai lah. Pencak pula. Kata sah tak sah pula. Dia 3 sirah yang sah kita sebut. Allahumma salli ala Nabi. Sah. Allahumma salli ala Rasul. Sah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sah. 3 sirah. Kalau kata nak jangan ubah, bolehlah ubah, tak masalah. Allahumma salli ala Nabi. Sebut Nabi itu dia Allahumma salli ala Nabi isim ma'rifah, iaitu khusus Nabi Muhammad. Jangan sebut Allahumma salli ala Nabiyyin. Sebab kita kena belajar ilmu nahwu bahasa. An-Nabi dengan Nabiyyin taqwa Allah. Kalau Nabiyyin taqwa Allah iaitu umum. Nabi mana? Adam ke Idris ke Soleh apa dah? Sebab Nabiyyin tambah ingat. Kalau sebut An-Nabi isim ma'rifah khususkan Nabi Muhammad tadi. Sebab tu kira dia Allahumma salli ala Nabi. Allahumma salli ala Rasul.
ada aliran. Itu kena belajar bahasa Arab. No? Arab. Jadi orang nak mati, kena sebut La ilaha illallah, takat tu lah. Takat tu. Jangan ajak lebih-lebih. Sebab wali dalam hadis, dia laqinu mautakum la ilaha illallah. Wali dalam hadis, dia suruh ajak yang ni saja. La ilaha illallah. Ni dia ajak hayat kata ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kawan tu dah sakit, nak sebut la ilaha pun jenuh. Yang api hajat sampai terhabis tu. Siapa? Hadis tu hajat sikit saja, api hajat semua. Tengok-tengoklah keadaan. Macam kena orang kena tahan dengan Roblox. Kena tahan dengan polis. Kena tahan sampai ni. Hati lupa, betul tak? Tapi tadi Cina pun tak mau dekat. Dia. Kan? Handphone pun lupa. Tak buka. Buka-buka tengok. Tak cek pun. Tak tengok pun. Hilang habis, lupa. Yang orang nak begini juga. Dia lupa habis. Ajak macam ni saja. La ilaha illallah. Tapi kalau dia boleh sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu lagi baik lah. Lagi baik. Adalah dinamakan tauhid uluhiyah Tuhan, iaitu mentauhidkan ketuhanan yang terkandung juga di bawah kalimat tauhid tersebut, makna aqaidul iman. Aqaidul iman ni adalah simpulan iman. Simpulan iman ni merujuk kepada sifat 20. Simpulan iman sifat 20. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala secara ijmal begitu banyak semua tak terhingga secara ijmal. Sifat yang wajib bagi Allah secara tafsir ada 13 ataupun 20. Sebab apa 20? Sebab yang 20 ni baki hak ijmal yang banyak, yang tak tahu berapa cukup banyak. Yang 20 ni sebab apa 20? Sebab ada dalil yang mencerita. Yang banyak tu tak diceritakan. Hak 20 ni pun orang tak tahu. Orang tak ingat. Tanya pun tak tahu. Ada 20 lah. Wujud dalam berapa? Kalau sebut sifat wajib bagi Allah, contoh dia 100, banyaknya. Hak 20 pun tak dapat. Allah tak main cerita sifat wajib bagi Allah banyak sikit. Hak 20 pun tak ingat. Sebut macam banyak. Apa hak ni dulu? Apa hak 20 dulu? Wujud dalam berapa? Duk tanya ulama kata hak 20 ni ada dalil. Dia tanya pula, awak tak kata berapa? 200 ke 300 ribu? Boleh apa ada? Apa ni dulu? Yang ke-11 tertakluk di bawah tauhid uluhiyah ialah tauhid asma, mentauhidkan nama-nama Allah, dan tauhid sifat, mentauhidkan sifat-sifat Allah, iaitu mengiktirafkan bahawa Allah mempunyai nama-nama baik. Dia panggil al-asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang indah, doalah kepada Allah menggunakan nama-nama Allah yang indah, iaitu husna, asmaul husna, ar-rahman, ar-rahim, al-malik, al-qudus, as-salam, dan kalau boleh doa tu, doa dengan nama Allah. Doa tu kita buat di rumah seorang-seorang, lama mana doa lah, tengah jam ke. Tapi kalau kita jadi imam, kita kena memendekkan bacaan, memendekkan wirid, memendekkan segala-galanya. Sebab orang kat belakang tu macam-macam, ada urusan, ada kerja, ada macam-macam. Nabi pun dia mendengar
sautu buka isfabi, mendengarkan suara kanak-kanak yang teriak kat belakang, maka dia memendekkan sembahyang. Kan? Yang ke-12 zat dan sifat Allah adalah suatu perkara yang wujudi, yang ada, yang sabit. Yang ada lagi qadim. Jadi maksudnya zat Allah qadim, sifat Allah pun qadim. Zat Allah. Tidak tersusun dari anasir. Maksudnya zat Allah tu tidak tersusun daripada unsur-unsur. Zat kita tersusun daripada unsur. Ada tulang, ada darah, ada daging, ada bentuk. Zat Allah tidak tersusun daripada unsur-unsur. Habis itu zat Allah macam mana? Zat Allah tak tahu macam mana. Bukan jenis. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Kalau boleh cerita zat Allah sekian, betul sekian, hak tu dia panggil musyabbihah, golongan yang sesat. Dalam 73 golongan 72 yang masuk neraka tu, antaranya musyabbihah, mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Mujassimah, mereka mengatakan Allah berjisim. Tak boleh. Sebab apa? Sebab berlawan dengan nas Quran. Quran kata laisa kamitslihi, tak sama dengan sesuatu pun. Tak sama. Sama tak tukar rumah dengan rumah. Siapa kata sama? Tak sama. Tukar rumah lain. Kalau orang kata rumah buat rumah, kami mengarut. Mana rumah buat rumah? Jadi lagi atas kita pun tuan rumah, tukar rumah dengan rumah tak sama lah. Kalau sama, siapa nak buat rumah tu? Dah rumah baru, tukar rumah baru juga. Kalau tukar rumah baru, ada yang membarukannya pula. Dia jadi daud rasa satu hati. Jadi tukar rumah tak sama dengan rumah. Baru nak mula rumah. Dan sifat Allah adalah juga qadim. Zat Allah qadim, maka sifat Allah pun qadim. Sifat Allah apa dia? Sifat 20. Wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Sifat-sifat ma'ani yang 7 yang ada pada zat, qudrat, iradah, ilmu sama maksudkan. Ada pada zat. Jadi sifat qadim, zat qadim, sifat pun qadim. Yang berdiri sifat tu. Sifat-sifat ma'ani itu yang berdiri di atas zat Allah yang qadim. Apabila sifat Allah berdiri pada zat Allah, ada pada zat Allah, maka Allah Ta'ala berkuasa dengan sebab sifat kudrat ada pada zat Allah Ta'ala. Yang ke-13, hakikat zat Allah dan sifatnya sifat Allah yang qadim, tidak seorang pun yang dapat mengetahui. Tak tahu zat Allah, tak tahu macam mana. Sifat Allah pun tak tahu macam mana. Zat manusia kita tahu, dia tak kita. Sifat manusia, bentuk, tangan, kaki, semua itu sifat. Zat Allah tak tahu. Sifat Allah tak boleh cerita. Kalau dia boleh cerita, dia pergi belajar lagi. Mana boleh cerita zat Allah ni? Tafakkaru fi khalqillah. Hadis menyebut tafakkaru, fikir. Kamu boleh fikir fi khalqillah, dalam kejadian Allah. Banyak kejadian Allah, fikir. Bukit buka, gunung ganang, nak buat kereta terbang kau. Fikir lah buat dunia ni. Buat cari makan, nak tanam, beriang,
Tengok nangka berapa pijak boleh budak kan. Pijak bab dunia boleh pijak. Wala tatafakkaru fi zati. Jangan pijak bab zat Tuhan. Daripada zat Tuhan, pijak macam mana? Bab roket nak naik ke bulan kan pijak macam mana? Zat Allah Ta'ala tak bagi, tak sampai. Wa ma utitu min ilmi illa qalila, dan tidak diberikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit saja. Quran kata dah, Allah Ta'ala bagi ilmu kepada manusia sikit saja. Hak sikit ni Allah Ta'ala bagi tahu cukup. Jangan duk melampau. Kalau melampau jadi gila. Jadi gila. Duk fikir zat macam mana. Lalang si lemah lembu. Bil. Mana dah? Dia fikir macam mana? Kita fikir yang disuruh fikir. Yang Allah Ta'ala suruh semayang tak buat pula. Yang tak suruh fikir pula. Yang tu kata. Yang kata manusia ni, kadang-kadang setengah orang tu, dia baru belajar, dia baru mengaji. Nak math test tu guru. Hak mengajar tu. Dia baru. Ni nak tanya ustaz ni. Apa nama ruh tu, apa dia ruh? Rukun uduk pun tak tahu. Ni uduk pun tak kenal lagi. Tanya hak tinggi-tinggi yung. Dia tanya hak orang tak tanya. Banyak yang saya tu. Tanya bab roh. Lepas mati ni roh di mana sekian. Allah. Dia baru belajar. Sang belajar fardu ain dulu. Mayam pun tak boleh cukup lagi. Mayam ambil uduk macam mana. Mandi wajib pun tak tahu lagi. Dia tanya hak tinggi-tinggi. Itu kata orang tu. Ada lah orang semula. Tempat lain lah, bukan tempat lain. Tanya hak tinggi kan. Tanya apa tu air tu. Kerana zat dan sifat yang qadim itu tidak dapat diketahui oleh yang hudus, yang baru makhluklah. Zat dan sifat yang qadim akan diketahui oleh yang qadim juga. Allah Ta'ala yang tahu tentang sifat dan zatnya. Nah, kita tak tahu. Kita yang tahu dia dicerita hanya sekadar itu sahaja. Yang wajib bagi kita apa dia? Kita kena tahu yang wajib. Bab tauhid ni ada yang wajib, ada yang fardu kifayah. Iaitu ada orang yang belajar, kita tak payah. Apa ada yang wajib? Sifat yang wajib bagi Allah berapa, yang mustahil kata Allah berapa, yang harus bagi Allah berapa. Itu wajib. Sifat wajib bagi Rasul, mustahil kata Rasul, harus bagi Rasul, itu wajib. Atas pada tu fardu kifayah. Orang buat kita tak payah. Yang belajar buat tauhid, ta'alluq solih qadim tanjil zahabi. Belajar pun pening tak ada. Kan? Ini hak wajib. Betul tak? Sebab kalau kita tahu, dia jadi mudah. Kalau tak tahu, payah. Tak payah, tahu pun dia. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una walhamdulillah.